إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. Amin. ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya selamat hari raya saya ucapkan pada semua. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minkum taqabbalallahu. Alhamdulillah kita masih tapi masih lagi berada pada hari-hari tasyrik yang kita digalakkan untuk bertakbir dan hari untuk masih hari untuk makan-makan. Hari untuk bermakan-makan. Tak boleh puasa lagi ni. Tak boleh puasa lagi. Nabi suruh bermakan-makan, bergembira. Baik, hari ini kita menyambung pada surah Al-Hasyr ayat yang ke 14, tapi kita nak ambil sedikit pada ayat yang ke-13. Kita nak baca dulu ayat yang ke-13 ini sekali lagi pada muka surat 547. 47. Muka surat 547, surah yang ke-59 ayat ke-13. Alhamdulillah kat sini apa tu? Bila baca dan kira sparring partner tu Haji Yahya masih ada lagi lah, boleh tolong bacakan terjemahan kan. Saya grup satu lagi apa tu, dia selalu sparring partner dengan saya kan, bila baca, bila ngaji. Baru saja meninggal hari raya pertama. Hari raya pertama sebab COVID kan. Masya-Allah. 2 minggu sebelum tu dia mesej saya, dia bagi tahu family dia kena, anak dia sampai cucu dia umur 2 tahun 4 tahun kena. Waktu tu dia kata dia baru je buat test, belum tahu lagi positif ataupun tak. Isteri dia waktu tu dah positif dah, belum tahu. So hari Jumaat minggu yang berikutnya dia dah masuk hospital Ampang. Dia masuk hospital Ampang di critical. Hospital Ampang. Lepas pada itu pada raya pertama Allah takdirkan dia meninggal dunia. Berapa umur dia Ustaz? Saya rasa umur dia lebih kurang 50 lebih. Oh, muda lagi. Kalau kuat pun 60 lah kot saya rasa. Lebih kurang macam tu. Kan? Tengok dia. Dia dah dapat jab dah? Vaksin. Saya rasa baru first dose ke rasanya. First dose. First dose. Tapi Dia dia meninggal hari Jumaat ni Ustaz. Dia meninggal hari Jumaat. Dia meninggal raya pertama. Raya pertama hari Selasa. Hari Selasa. Selasa masuk, Innalillahi wa Jumaat inna ilaihi masuk. Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari lah. Hari 4 hari. Kira cepat lah. Seminggu tu hari Jumaat dia mesej saya, dia family dia banyak positif, dia minta tolong doakan. Saya tanya dia dah test belum, dia kata dia dah, result belum dapat. Minggu depan tu dia dah tu masuk hospital critical, Selasa tu meninggal. Dia ada penyakit ke? Sakit lain tak? Wallahu alam. Wallahu. Tapi anak dia kata. Ya saya. Sebenarnya kita ada cure tapi government tak nak recognize. Okey. Sekarang ni kalau kita kena beli ivermectin je. Ivermectin tu satu dunia dah pakai, kita je tak nak pakai. Sekarang baru nak cerita pasal off shelf. Ivermectin tu ivermectin tu ubat dia. Macam mana kita demam, kita makan Panadol. Kita ambil Panadol. Yang ni ambil ivermectin, apa strain pun dia boleh bunuh. Tapi kat Malaysia tak ada jual lagi lah, memang kena bawa jual. Ada Ustaz. Off label dia panggil. Kalau kita pergi hospital, kita boleh sekarang ni baru 2-3 hari lepas baru kerajaan kita confirm kata dia benarkan kita pakai. Kalau pergi hospital minta off label ivermectin. Itu je ubat dia Ustaz, 4 hari clear. Tapi kenapa kalau betul confirm, kenapa dia tak bagi? Ada side effect. Ada side effect ke itu? Dia tak ada side effect. Yang dia tunjuk banyak-banyak side effect ke itu? Tak ada, bukan ivermectin. Dia macam mana dia nak bagi kontrak yang beli vaksin banyak-banyak tu macam mana? Pulus tak masuk. Dia orang ni
Masalah ada, dia making money out of this. I record ni. Tak apa, it's okay. Better don't talk about that. Benda ni is open secret. Ajar Nanti. open secret. Ya. So Itulah. kalau semua orang ambil ivermectin, sebab kita jadi macam Itulah ni. saya tak tahu. Okey, Ya kita Allah, mula balik. Malah ni kes tu. Okay, kita mulakanlah. Saya don't talk about that. Khairlah insyaAllah. Kita berusaha lah dengan berbagai cara. Itu yang saya tahu. Yalah. Apa tu, tapi itulah, bila dah habis yang ni belum settle lagi kan. Yang ada variant yang baru pun itu itulah pun datang kita pula. belum tahu. Surah ke-16 ayat 112 pada muka surat 280. Ayat syifa ayat. Muka surat 280. Itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Ayat 112. Ayat 112. Allah memberikan satu perumpamaan, sebuah negeri yang aman damai dan tentram yang didatangi rezeki yang mewah dari serata pelosok, kemudian penduduknya kufur akan nikmat Allah itu, maka Allah merasakan kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka. Haji Ayah, termute tu. Haji Ayah termute, bahagian belakang-belakang tadi tak dengar. Unmute. Macam lain Ya. Allah memberikan satu perumpamaan, sebuah negeri yang aman damai dan tentram yang didatangi rezeki yang mewah dari selatan pelosok. Kemudian penduduknya kufur akan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah merasakannya kelaparan dan ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Baik. Dalam teks Arab dia, saya nak kita fokus pada perkataan libas. Perkataan libas ini, apakah maksud libas? Pakaian. Bukan bahasa kita lah, kan, melibas. Dia bunyinya sama tapi maksud dia lain lah. Maksudnya ialah pakaian. Ini bencana Ustaz. Ya. Dalam ayat ni bencana libas. Baik. Itu terjemahan ayat apa tu? Yang sesuai, tapi libas maksudnya ialah pakaian. Pakaian. Macam dalam ayat yang kita pernah baca, wa tazawwadu fa inna khairal wa libasut taqwa zalika khair, kan? Wa libasut taqwa, dan pakaian takwa itu adalah lebih baik. Ayat ni libas maksudnya pakaian. Pakaian apa? Al-ju', lapar. Satu al-khawf, takut. So kita COVID-19 belum lagi selesai, baru punya variant sampai, lebih ganas. So takut yang COVID belum settle lagi, satu lagi takut sampai. Banyak kelaparan dah terjadi pada COVID-19. Bila sampai variant yang baru, mungkin kena teruskan, tak tahu lockdown dan sebagainya, akan banyak lagi kelaparan akan berlaku. Dan itu Allah gunakan perkataan libas. Libas ni maksudnya pakaian. Maksudnya apa? Pakaian kita bayangkan macam baju kita lah. So cuba kita bayangkan baju kita pakai ni adalah kelaparan dan juga ketakutan. Maksudnya Allah nak beritahu apa? Kelaparan dan juga ketakutan akan sentiasa mengikuti engkau mana je kau pergi. Kau pergi mana je, dia akan ikut engkau. Sebagaimana kita pakai pakaian, pakaian tu akan sentiasa berada dengan kita ke mana saja kita pergi. Dia bukan selimut. Selimut kita boleh tanggalkan. Dia pakaian. Pakai benda yang kita pakai. Maka dari satu ketakutan kepada ketakutan yang satu lagi, tak akan habis. Kenapa? Kerana ketakutan ini telah Allah pakaikan kepada kita. Sebabnya apa? Sebabnya disebutkan sebelum tu, fakafarat bi an'amillah. Kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Orang yang ada duit bermewah-mewah dengan duit dia. Orang yang ada kuasa berlebih-lebihan dengan kuasa yang dia ada hingga buat kezaliman. Hingga buat perkara yang tidak sepatutnya. Orang yang ada agama
tidak buat apa yang sepatutnya dia lakukan. Semuanya kufur dengan nikmat Allah. Maka Allah pakaikan pakaian lapar dan juga ketakutan. Maka ketakutan dan juga kelaparan itu tidak akan selesai selagi seseorang itu tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Harta, anak, kuasa, jawatan, keamanan. Kalau dia tidak menghargai perkara itu, maka akan berterusanlah pakaian kelaparan dan juga ketakutan ini akan berada pada penduduk itu, qaryah, penduduk ataupun negara itu. Sedangkan dulu negara kita bukan ke negara kita hidup macam biasa, aman damai, kan? Kita mana ada perang macam negara Palestin contohnya, ataupun Yaman ataupun Iraq. Kita hidup aman. Harta ada. Nak pergi mana-mana pun boleh, tenang je. Nak makan kat kedai pun boleh. Tak ada masalah. Kan? Tetapi sekarang nak pergi mana pun rasa takut. Kadang nak jumpa ahli keluarga pun ada yang rasa takut. Sebab apa? Tak tahu siapa yang bawa sekarang ni. Tak tahu siapa yang bawa. Kan? Atuk meninggal. Sebab apa? Dapat jangkitan daripada cucu dia yang balik. Tak tahu siapa yang bawa sekarang virus tersebut. Maka dia adalah pakaian ketakutan yang Allah telah pakaikan kepada suatu penduduk negeri itu. Kenapa? Kerana sebab dia kufur kepada nikmat Allah SWT. Maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk menanggalkan pakaian ini kecuali dengan kita kembali bertaubat kepada Allah SWT dan menghitung segala nikmat yang Allah berikan itu, bersyukur dengan nikmat tersebut dengan menggunakannya dengan cara yang sepatutnya. Dalam keadaan negara kita macam ni, kita lihat para pemimpin masih lagi berebut dengan jawatan dia. Orang-orang kaya masih lagi bermewah-mewah dengan duit dia, kan? Dia tengok menayangkan segala kemewahan dia, menayangkan makanan dan sebagainya, kan? Saya tak tahu lah saya pernah sebutkan ke tidak, seorang yang dia berkongsi di Facebook, kan? Caption dia tulis caption dia, apalah nak jadi lockdown ni, asyik duduk kat rumah aja, asyik terkurung di rumah, kan? Itu caption dia. Gambar dia apa? Gambar dia adalah gambar anak dia tengah mandi dekat swimming pool kat rumah dia. Caption dia, apa nak jadi? Terkurung kat rumah. Dia boleh bayangkan tak orang yang duduk rumah flat 2 bilik yang besar, dia punya swimming pool tu sama besar dengan rumah orang. Macam mana dia tak menjaga sensitiviti orang lain, dia duduk di rumah yang luas, swimming pool besar, boleh mengadu lockdown ni, terkurung di rumah, tak tahu apa nak buat. Orang yang duduk rumah flat tu bertimpa-timpa duduk kat rumah tu, apa lagi nak buat? Kan bukan cakap rumah selesa, makan pun belum tentu ada pada hari yang berikutnya. Maka sebab daripada apa? Daripada perbuatan sebahagian daripada kita, yang semua daripada kita terkena kesannya, jalannya bertaubat kembali kepada Allah SWT dan menghitung setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan bersyukur dengan segala nikmat tersebut dan menggunakannya pada jalan yang sepatutnya. Allahu a'lam. Baik, kita nak melihat pada ayat yang ke-13 surah Al-Hasyr ini pada muka surat 547. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Terjemahan ayat ke-13. Kerana sesungguhnya kamu dalam hati mereka sangat ditakuti lebih dari Allah. Yang demikian itu kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti akan kekuasaan Allah dan kebesarannya. Baik. Ini Allah sebutkan kamu dalam hati mereka sangat ditakuti lebih daripada Allah.
perkataan kamu ataupun antum ini merujuk kepada siapa? Orang Islam. Merujuk kepada orang Islam. Orang Islam yang mana? Islam Madinah. Kamu ini merujuk kepada orang Islam Madinah. Siapa yang orang Islam berada di Madinah itu? Muhajirin dan Ansar. Pertama Nabi, kedua Muhajirin, dan Ansar. Yang ketiga ialah Ansar. Ini yang dimasukkan dengan perkataan la antum ataupun kamu. Kan? Kenapa orang munafik ini takut kepada kamu ini, antum ini? Kenapa mereka takut? Pertama, mereka sebenarnya berpecah belah, tidak bersatu. Kerana mereka itu berpecah belah. Mereka itu siapa, Haji Zainal? Mereka itu ialah orang-orang yang bukan Islam lah, orang-orang Yahudi. Orang bukan Islam. Baik. Munafik. Yang kedua, kenapa mereka takut dengan Nabi dan juga para sahabat? Ya, apa nak kata. Berani dalam benting saja lah, sebenarnya dia pembohong, Ustaz. Sebab mereka tahu kebenarannya tetapi mereka tak mau mengaku dan ingkar. Baik. Betul kan? Mereka takut kepada Nabi dan juga para sahabat kerana Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Mereka benar-benar beriman. Sebab tu orang Yahudi dan juga orang munafik takut. Berbeza dengan keadaan kita pada hari ini, orang Yahudi takut tak dengan orang Islam? Tak takut. Tak takut. Kalau kata Yahudi itu negara lah, kalaulah dia ada negara, berapa banyak negara dia? Satu sahaja. Orang Islam berapa banyak negara? Banyak. Orang Islam sikit ke ramai? Ramai. Tapi kenapa orang Yahudi ataupun orang kafir tak takut dengan orang Islam? Kerana Islamnya tidak seperti Islam Nabi dan juga para sahabat. Itu jawapan dia. Kalaulah Islam pada zaman ini sama dengan Islam para sahabat, sudah tentu orang lain semua akan takut. Pada zaman ya. Ustaz mana poinnya ni? Poin kenapa takut, cuba Ustaz Gustas mana ayat okey. Ayat akhir ni. Kenapa orang Yahudi dan juga orang munafik takut kepada kamu, kan? Kamu dalam ayat ni. Kamu dalam ayat ni konteksnya ialah Nabi dan juga para sahabat. Kenapa takut? Kerana Nabi dan para sahabat mereka Islamnya sebenar-benar Islam. Imannya sebenar-benar iman. Sebab tu mereka takut. Mereka tahu Nabi para sahabat ni memang tak goyang. Dan memang kalau berkaitan dengan hak Allah, tak fikir panjang, akan terus mempertahankan. Kalau mereka terbunuh pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi sebab itu orang bukan Islam takut. Sebab Islam mereka ni betul-betul jangan main-main lah. Jangan main-main. Betul dia takut. Berbeza dengan mungkin sekarang kan. Orang Islam zaman sekarang ramai. Bahkan orang Islam diinjak-injak di hadapan orang Islam yang lain pun masih tak berani nak bersuara. Punyalah lemah Islam pada zaman ini. Bukan kita masukkan pemimpin negara, kita juga termasuk dalamnya. Kenapa? Kerana kita berada dalam komuniti ini, masyarakat ini, umat pada zaman ini. Kita yang membina generasi nanti akan datang. Kalau generasi ini kita dan selepas ini lemah, itu semuanya adalah sebab Islam kita sendiri yang lemah pada diri kita. Bukan kita cerita tentang pimpinan ataupun ketua negara kan yang tak berani nak menyatakan. Diorang tu kenapa tak berani kalau kata cerita? Kenapa tak berani nak menyatakan? Sebab lemah lah Islamnya. Mana bukannya Islam kita kuat, sangat tak sama je. Kita pun kalau berada di atas mungkin sama juga perkara yang kita lakukan. Tak berani juga nak bersuara. Maka orang dulu takut, Yahudi dan munafik takut sebab Nabi dan para sahabat Islam mereka sebenar-benar Islam. Hingga kan pada zaman Umar Al-Khattab, kalau ada kapal orang Islam lalu kan dekat laut, gereja tak berani nak bunyikan loceng. Nak bunyikan loceng tak berani.
Sebab apa? Sebab takut mengganggu orang Islam. Orang Islam lalu je dalam kapal. Nak bunyikan loceng takut. Sebab takut orang Islam rasa terganggu. Nanti apa tu? Dia orang takut kena serang. Punyalah dia orang punya takut dengan orang Islam waktu tu. Nak bunyikan loceng pun takut. Kita sekarang dengan undang-undang Islam pun nak dipersoalkan di negara kita. Menunjukkan apa? Lemahnya Islam kita semua. Sebab itu Allah puji, la antum asyaddu rahbah. Kamu ni lebih mereka takut daripada Allah. Kenapa? Kerana Islam kamu betul-betul punya Islam. Dan disebabkan orang apa? Orang munafik ini juga mereka lebih takut kepada apa yang mereka nampak di depan mata. Iaitulah Nabi dan juga para sahabat. Tak berapa takut dengan Allah sebab apa? Tak nampak Allah tu. Dia nampak Nabi dan juga para sahabat. Sebab itu mereka takut. Dan sebab itu pada penghujung ayat ni Allah kata, itu adalah kerana mereka qaumun la yafqahun. Mereka ini bukan orang-orang yang faqih, yang benar-benar mendalam, yang benar-benar mendalam ilmunya. Baik. Ustaz. Ya saya. Kenapa kita lemah sekarang Ustaz? Kenapa kita lemah? Kerana Ustaz tengok, sebelum kalau kita nak buat satu majlis, panggil mufti baca doa. Sebelum nak mula majlis, mufti baca doa. Habis majlis, habis dah doa mufti pun duduk sebelah. Mufti tak ke depan dah. Lepas tu apa nak buat tu, doa yang minta segala-gala tu semua duduk di belakang. Yang keduanya budaya kita Ustaz. Budaya kita kita tak latih anak-anak kita, anak murid kita di sekolah dan juga sebagai rakyat kita tak dilatih untuk bercakap benar. Sebab apa? Sebab kita nak jaga budaya kita nak jaga kedudukan. Government servant dia tak berani nak cakap benar pasal apa? Nak jaga kedudukan dia. Betul. So dia buat apa yang bos suruh walaupun tak betul dia buat juga. Sebab apa? Nanti dia nak naik pangkat. Betul. Kan? So jadi satu yang kita tak dilatih bercakap benar, satu lagi budaya kita. Budaya kita yang tak bagi kita bercakap berterus terang. Siapa bercakap terus terang, orang tu nanti mesti kena adalah. Kalau you masuk politik, sekarang ni you jadi ahli UMNO, you tengok mengarut semua. Tapi bila you masuk politik, masuk UMNO, you cakap elok, you tak akan dilantik jadi ketua bahagian. Pasal apa? Pasal you akan bercakap benda yang orang tak suka dengar. Ya. Ini masalah kita Ustaz. Dia dah jadi darah daging kita, dah jadi budaya. Betul. Sebab tu saya kata kita tak boleh harap sangat macam masalah COVID tadi kan. Kalau kita tahu ada option lain untuk kita sendiri kena ambil keputusan tu. Kita tak boleh gantung pada government. Kalau kita tahu government dah memang tak boleh buat. Bukan sebab apa. Sebab masalah tu masalah komersial, bukan masalah kebenaran. Ya. Kita dia masalah orang tak berapa percaya dengan Allah. Kan? Tapi bila sebut iman, dengan Allah beriman, tapi iman tu maksudnya percaya. Tak berapa percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ada buat satu program namanya Talian Jiwa dekat Esra Oasis. Sebelum nak keluar program tu kan, ada orang sebutlah tak apalah, kita buat je lah, kita run je lah program ni walaupun entah betul ke ada tak solution daripada program ni. Sebab program ni Talian Jiwa kita memang buat solusinya daripada Quran lah. Kan, utamanya daripada Quran dan juga hadis. Cuma dengar-dengar kan, orang antaranya orang stesen TV kata tak apalah kita run je lah benda ni kan. Walaupun tak tahulah ada ke tak benarnya solution daripada dapat solution ke tak sebenarnya kan daripada Quran ni. Sebab mereka memandang solution tu adalah pada ni lah, pada kena bagi ubat kat semua yang lain-lain lah, yang kita punya usaha. Dia tak pandang solution tu usaha kita dan kena datang daripada Allah SWT kan. Dia hanya memandang pada usaha, dia tak pandang kepada iyyaka nasta'in tu kan. Nak minta tolong pada Allah memang kenalah kan. Tak boleh hanya kita nak berusaha tanpa bergantung pada Allah.
Maka dia tak pandang dengan kita berbincang tentang Al-Quran ni boleh bagi solution kepada masalah yang sedang kita hadapi. Kan dia rasa dengan kita buat lockdown, dengan bagi vaksin, itu nanti yang akan bagi semua ni akan okey balik. Bukannya dengan kita sembang tentang Quran, cerita tentang ayat itu ini, ambil pengajaran sebagainya, dia tak rasa yang itu. Kan? Maka kepercayaan kepada Allah itu yang menyebabkan Islam seseorang itu lemah. Kenapa seseorang itu, kalau kita cerita tentang rasuah contohnya, kenapa boleh tergamak nak ambil rasuah? Sebab iman ketika itu lemah. Kan? Macam Nabi kata, tidaklah seorang itu beriman ketika mana dia sedang mencuri. Maksudnya, kenapa dia berani nak mencuri? Sebab dia tak percaya dengan benar-benar percaya kepada Allah SWT. Sebab itu dia mencuri. Kan orang munafik dalam ayat ni. Kenapa dia takut dengan Nabi dan juga para sahabat lebih daripada takut dengan Allah? Sebab dia tak benar-benar beriman kepada Allah SWT. Sebab itu mereka tidak benar-benar faqih kepada Allah SWT. Maka saya pandang kita ini lemah adalah sebab kita lemah tentang agama ni. Kita lemah tentang agama ni. Ilmu kita tentang agama lemah. Pengetahuan kita tentang agama lemah. Kita banyak hanya pada mengikut sahaja. Mengikut pada orang dulu, kita ikut orang tu buat, kita ikut. Dan kita hanya pandang contoh agama ni untuk hal agama je lah. Untuk hal akhirat, tu bahagian agama. Untuk nak kerja kat dunia tak ada kaitan dengan hal agama. Urusan-urusan dekat dunia tak ada kaitan dengan perihal agama. Maka itu menyebabkan agama kita akhirnya menjadi lemah. Dan kesannya yang kita lihat sekarang lah, dia dah bermula pada sebelum ini, mungkin generasi 1-2 generasi sebelum kita. Tetapi kesannya yang kita lihat sekarang, dan kalau tak dibaiki sekarang, kesannya mungkin kalau kita lihat sekarang ini mungkin akan lebih teruk lagi pada masa hadapan bila lihat pada anak, pada cucu kita kan. Kesannya kemungkinan akan lebih teruk kan. Kita dulu kalau kata buat perangai pun tak sama dengan orang budak-budak sekarang punya buat perangai. Budak-budak sekarang kalau dia punya perangai tu lagi, kita pun geleng kepala dengan budak umur berapa tahun, budak umur 13, budak umur 12 tahun, budak umur 11 tahun dah pandai nak pergi merogol orang dan sebagainya. Budak sekolah rendah sangat memang tak masuk akal langsung. Tapi itulah realiti pada hari ini yang memang kita kena hadapi, kesan daripada pengetahuan mengenai Islam itu yang lemah. Kita hanya mewarisi Islam kepada anak kita, tapi bukan ilmu mengenai agama itu yang kita warisikan. Kita hanya warisikan Islam sahaja, tetapi tidak pada ilmunya. Ustaz. Baik, ya saya. Kita suka bentuk Ustaz. Kita suka bentuk. Maksudnya? Bentuk ni kita kena Islam. Kena pakai jubah, berkepiah, majlis kena ada ni, bentuk. We want the format, but not the content. Tapi isi dia kita tak peduli. Betul. Asalkan kita punya bentuk elok, mana kata dah okey dah tu. Isi tu apa nak jadi wallahu alam. So we go for form rather than content. Ini beza dia kan. Betul. Sebab tu mudah kita ini tertipu dengan orang yang janggut sikit kan, pakai kopiah kan, pakai jubah ke kan, cerita baik sikit selesailah, jadi ustaz lah. Jadi ustaz tu ya. Boleh baca doa. Itu saya tanya ustaz, minta maaf saya tanya ustaz itu. Siapa yang boleh digelar ustaz kan? Saya atuk korban ni ustaz, dia panggil ustaz kat dia. Atuk korban. Saya tanya panggil ustaz kat saya buat apa? Ustaz ni ikut ustaz saya, you kena ada master dalam pengajian Islam. Barulah you layak panggil ustaz. Ni saya atuk korban, you pun you panggil ustaz buat apa? Mana kata. Dia ada janggut sikit, boleh baca doa pembukaan untuk ustaz. Ustaz dandan lah. Padahal ya Allah, dia tak tahu baru duduk belajar isim. Baru duduk belajar PL. Dia dah ustaz kat kita dah. Nak letak muka tak tahu kat mana ustaz. Ya Rabbi. Itu yang mudah kita tertipu sebab kita ikut pada luaran saja kan. Betul. Kita nilai ikut luaran. Lepas tu bila orang bercakap kita hanya nilai ikut luaran sahaja. Contoh kan. Contohnya macam isu sekarang yang tengah panas sekarang ni lah kan, berkaitan dengan isu sumbangan ke Gaza kan. Orang menilai pada luaran yang dia nampak kan.
Ada orang dia sokong seseorang tu berarti tengok luar tu baik kan, yang seorang lagi luaran dia tak baik, so dia tak sokong kan. Sedangkan seseorang itu orang Islam, dia kena menilai mengikut hujah ataupun ilmu. Itu yang dia kena tengok. Siapa yang bercakap dia tak kisah, asalkan dia cakap berdasarkan ilmu, ada hujah, ada fakta, jalan. Itu sebenarnya orang Islam. Baik, maka orang munafik inilah yang mereka tak ada. Mereka pertama ada yang ilmu mereka kurang, yang kedua ilmu itu ada tetapi tidak mendalam ilmu tersebut. Sebab itu Allah kata mereka ini tidak faqih kan. Kenapa mereka ini tidak faqih? Kenapa mereka ini tidak faqih? Baik. Kerana jika mereka kenal, benar-benar kenal Allah, pasti mereka akan takut Allah lebih daripada mereka takut Nabi dan juga para sahabat. Explain pakih tu apa Ustaz? Baik, sebentar saya tulis. Baik, jika mereka benar-benar kenal Allah, pasti akan lebih takut kepada Allah. Baik. Faqih, kita telah sebutkan sebelum ini, faqih dia adalah dia ada ilmu, bukan tak ada ilmu, ada ilmu. Tetapi ilmu itu tidak mendalam ataupun ilmu itu tidak meresap masuk. Tidak meresap masuk ke dalam diri dia. Dia hanya setakat apa? Hanya setakat fakta yang ada dalam kepala dia. Tapi fakta itu tidak memberi kesan kepada diri dia. Kepada diri dia. Contoh, orang yang dia pegang cerik panas, kan? Dia pegang cerik panas. Maklumat tu sampai kat kepala dia. Cerik ni panas. Tetapi tidak diterjemahkan dengan tindakan. Maksudnya apa? Tarik tangan tu lah. Kalau tak, habis melecur lah tangan. Kan? Maklumat ada, tapi tindakan tak ada. So, orang munafik maklumat ada, tapi maklumat tu tak masuk dekat dalam hingga menjelmakan tindakan. Dia tahu Nabi dan Islam adalah benar, maklumat ada. Tetapi tak diterjemahkan dengan tindakan untuk benar-benar beriman kepada Nabi dan benar-benar mengamalkan Islam. Sebab itu mereka tidak faqih. Dan kalaulah mereka ini adalah orang yang faqih, sudah pasti mereka akan takut kepada Allah lebih daripada takut kepada manusia. Sebab Nabi bukan boleh nampak pun. Kalau diorang, contoh waktu dulu tak datang solat isyak, tak datang solat subuh. Nabi pada sahabat bukan nampak pun sebab dulu gelap. Kalau tak datang pun tak nampak. Tapi sebab apa? Mereka takut kepada tapi apa, Allah itu nampak tak? Sentiasa nampak. Tapi mereka tak faqih tentang perkara itu. Lalu mereka takut kepada Nabi dan juga para sahabat lebih daripada mereka takut kepada Allah. Sedangkan Allah itu tahu apa sahaja yang mereka zahirkan dan apa sahaja yang mereka sembunyikan. Nabi dan para sahabat tak tahu. Sebab itu para sahabat tak kenal pun orang munafik ni siapa dia. Para sahabat tak kenal pun. Sebab apa? Sebab para sahabat tak boleh baca apa yang berada di dalam hati. Hanya tahu apa yang zahir sahaja. Sedangkan Allah tidak. Allah tahu apa yang dizahirkan dan apa yang disembunyikan. Kita lihat surah yang ke-9 ayat 78. Surah 9 ayat 78. Ada muka surat 199. Muka surat 199 surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-78. Baik. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Wa anna Allah 'allamul ghuyub. Wa anna Allah 'allamul ghuyub.
Terjemahan. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah sentiasa mengetahui apa yang mereka rahsiakan serta apa yang mereka bisikkan, dan bahawasanya Allah Maha mengetahui akan perkara-perkara yang gaib. Baik. Maka kalau orang munafik itu benar-benar faqih, kenal Allah SWT, maka dia pasti takut kepada Allah, lebih takut kepada Nabi dan juga para sahabat. Kerana Nabi tak tahu apa yang mereka sembunyikan. Para sahabat apatah lagi tak tahu. Kan? Tapi Ustaz, Nabi kan kenal mana satu orang munafik. Ya, Nabi kenal mana satu orang munafik hanya setelah Allah bagi tahu kepada Nabi. Kalau Allah tak bagi tahu, Nabi sampai kesudah pun takkan tahu siapa yang munafik, takkan tahu. Dan orang-orang munafik yang tidak turut serta dalam perang ataupun memberi pelbagai alasan untuk tidak turut serta dalam perang, Nabi pun takkan tahu benar ke tidak alasan yang mereka berikan. Nabi tak tahu. Sebab itu orang munafik kalau mereka benar-benar faqih, mereka akan takut kepada Allah SWT. Kerana Allah dia mengetahui apa yang zahir dan apa yang mereka sembunyikan. Baik. Pertama. Yang kedua, kenapa orang-orang munafik ini mereka tidak faqih? Kerana mereka takut kemunafikan mereka itu akan terbongkar. Mereka takut kemunafikan mereka akan terbongkar. Kesannya apa? Kesannya nanti mereka takut akan diapa-apakan oleh orang Islam. Sebab itu mereka takut kemunafikan mereka itu terbongkar. Kita lihat surah yang ke-9 ayat 64. Pada muka surat 197. 197. 197 surah Taubah, surah ke-9 ayat ke-64. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Terjemahan. Orang munafik itu takut kalau diturunkan satu surah Al-Quran yang menerangkan kepada mereka dan kepada umum akan apa yang ada dalam hati mereka, yakni daripada kekufuran. Katakanlah, wahai Muhammad, teruskanlah mengejek seberapa yang kamu suka, sesungguhnya Allah akan mendedahkan apa yang kamu takut, yang terdedah kepada pengetahuan ramai. Baik. Maka inilah ketakutan mereka, iaitu terdedah kemunafikan mereka kepada orang ramai, lalu dibimbangi dan akan diapa-apakan oleh orang Islam. Baik. Yang ketiga, kenapa orang munafik ini, mereka yang Allah sebutkan mereka adalah orang yang tidak faqih? Kerana mereka lihat pada zahir apa yang memberi keuntungan dunia sahaja. Mereka hanya melihat pada zahir apa yang memberi keuntungan dunia sahaja. Kita lihat surah yang keempat, ayat 141. Surah keempat, ayat 141. Empat, 1, 4.
Pada muka 101. surat 101. Muka surat 101 surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 141. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Terjemahan, mereka yang munafik itu ialah orang-orang yang sentiasa menunggu-nunggu berlakunya sesuatu kepada kamu. Maka kalau kamu mendapat kemenangan dari Allah dalam sesuatu peperangan, berkatalah mereka kepada kamu, bukankah kami turut berjuang bersama-sama kamu? Oleh itu, kami juga berhak menerima bahagian dari harta rampasan perang. Dan jika orang-orang kafir pula mendapat bahagian yang menguntungkan dalam peperangan, berkatalah mereka kepada orang-orang kafir itu, bukankah kami turut membantu kamu dalam mempertahankan kamu dari serang balas orang-orang yang beriman dengan mendedahkan rahsia perpaduannya? Maka Allah akan menghakimi di antara kamu semua pada hari kiamat. Dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. apa poin pada ayat ni yang boleh kita ambil? Mengenai sifat orang munafik. Mereka ni mengharapkan bala Allah turun kepada Nabi, Ustaz. Baik, mereka mengharapkan bala turun kepada Nabi. Nabi dan sahabat. Orang yang sentiasa menunggu berlaku sesuatu kepada kamu. Baik. Ada lagi? Mereka mengharap material. Mereka mengharapkan material. Pada bagaimana tu, Haji Zainal? Kalau Islam menang, jadi kami sebelah kamu. Kalau kafir menang, kami sebelah kamu. Baik. Kedua-duanya dia mau something. Okey. Baik. Jadi ada dua. Dua poin dia. Pertama, orang munafik dia nak sesuatu yang tak baik berlaku kepada Nabi dan juga para sahabat. Pertama. Yang kedua, dia melihat kepada di manakah adanya keuntungan untuk mereka. Kalau kamu mendapat kemenangan dari Allah, kalau orang Islam tu menang, maka dia akan cakap apa? Bukankah kami turut berjuang bersama-sama kamu? Dia nak, sebab dia nak apa? Dia nakkan bahagian daripada harta rampasan perang. Kalau orang kafir yang menang, maka dia akan kata, bukankah kami turut membantu dan mempertahankan kamu dari serang balas orang-orang yang beriman dengan mendedahkan rahsia perpaduannya, kan? Maka sebab itu orang munafik ini Allah sebutkan mereka qaumun la yafqahun, mereka bukan orang-orang yang faqih. Kenapa? Kerana mereka melihat pada zahir apa yang memberi keuntungan dunia sahaja. Sedangkan kalau mereka itu faqih,
mereka akan melihat kepada apa yang memberi keuntungan di akhirat. Inilah dua golongan yang Allah sebutkan sebahagian daripada manusia dalam kehidupan dan juga ketika mana mereka itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-200. Ayat 200 dan juga ayat 201. Muka surat 31 ayat yang ke-200 dan juga ayat 201. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. فمن فَمِنَ الناس النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Terjemahan. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadah haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya. Sebagaimana kamu dahulu menyebut, memuji-muji nenek moyang kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih baik lagi. Dalam pada itu ada antara manusia yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Ayat 201. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami dari azab api neraka. Dan peliharalah kami daripada azab neraka. Baik. Ini dua golongan manusia yang Allah sebutkan, iaitu pertama, dia berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikanlah kepada aku kebaikan di dunia. Kan? Lalu Allah kata, Allah akan berikan, tapi nanti di akhirat tak ada pun lagi bahagian. Satu lagi golongan dia minta baik kat dunia, hasanah fid dunya, minta juga hasanah fil akhirah, dan juga minta jauh daripada azab neraka. Maka orang munafik, mereka tidak faqih pada bahagian ini. Mereka hanya fokuskan kepada minta kebaikan di dunia sahaja. Dan sebahagian daripada mereka memang Allah akan bagi. Begitu juga sebahagian daripada kita. Allah akan bagi kalau kita minta, contoh minta bisnes maju, minta jawatan, minta murah rezeki, minta anak, Allah akan bagi. Tapi nanti ke akhirat dah tak ada lagi bahagian untuk kita. Maka sebab itu, kalaulah kita melihat bahawa kita ini semuanya Allah dah bagi, sepatutnya timbul rasa bimbang. Bimbang nanti dekat akhirat dah tak ada apa dah lagi. Kalau kat dunia semua dah dapat. Semua dah dapat. Bimbang nanti kat akhirat dah tak ada apa dah lagi. Sebab kita minta kat dunia ni semua Allah dah bagi. Nanti kat akhirat kita bimbang tak ada lagi bahagian untuk kita. Sedangkan satu lagi golongan manusia itu, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar minta Allah berikan kepada dia fid dunya hasanah.
Beza dengan atas hanya sebut Rabbana atina fid dunya. Tak ada perkataan hasanah. Yang di bawah ada perkataan hasanah. Kebaikan. Apa yang memberi makna kepada hasanah ini? Yang pertama, hasanah ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini adalah hasanah yang paling besar sekali yang Allah berikan kepada seseorang itu. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nabi SAW, baginda adalah apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mengikut Al-Quran dan juga hadis, seperti mana yang Nabi SAW tunjukkan, itulah dia hasanah yang terbaik yang Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, hasanah ataupun kebaikan di dunia yang seorang itu minta ialah apa yang dipandang baik oleh Allah. Bukan apa yang dipandang baik oleh kita. Kadang kita menganggap bila kita doa tu, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kepada aku kebaikan. Dan kita bayangkan apa? Kita bayangkan harta, kita bayangkan hidup yang senang, kita bayangkan jawatan, kita bayangkan kenderaan, rumah, anak, duit. Kita bayangkan yang itu. Kita rasakan itulah hasanah. Sedangkan bukan. Hasanah ialah apa yang Allah rasa dia adalah hasanah. Bukan apa yang kita rasa hasanah. Bila kita membayangkan semua itu sebenarnya Rabbana atina fid dunya. Hasanah tak ada. Sebab konteks ayat ini ialah perihal menceritakan Arab Badui ketika melakukan haji, ketika sedang wukuf di Arafah, mereka berdoa agar Allah bagi tanah yang subur. Iaitu apa? Bagi bisnes maju. Agar Allah berikan kepada mereka zuriat anak yang ramai. Agar Allah berikan kepada mereka kuasa, iaitu jawatan. Itu yang sebab Allah turunkan ada sebahagian daripada mereka yang meminta Rabbana atina fid dunya. Sebab mereka minta ni lah. Jadi tidak ada beza dengan kita kalau kita meminta Allah berikan duit, Allah berikan rumah, kereta, jawatan, rezeki yang luas, anak yang ramai ketika di dunia. Sama macam orang Arab Badui dulu. Allah akan bagi. Tetapi nanti apa? Ke akhirat dah tak ada apa dah. Bukan dengan kita sangka bahawa Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah apa yang kita rasa baik untuk kita. Tak. Hasanah itu adalah apa yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang yang dia solat duha sebab dia nak murah rezeki, Allah akan bagi rezeki pada dia. Itu Allah bagi apa? Atina fid dunya. Hasanah dia tak ada. Hasanah tak ada. Dia solat duha sebab nakkan rezeki, Allah bagi rezeki, lalu hasanah itu tak ada. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, hasanah ialah sesuatu kurniaan yang Allah berikan kepada kita, lalu ia bermanfaat ketika kita hidup dan juga setelah kita mati. Itu disebut sebagai hasanah. Sesuatu yang bermanfaat ketika kita hidup dan juga setelah kita mati. Anak tidak dikira hasanah. Kalau setelah kita mati, kita tak dapat apa-apa pun daripada anak tersebut. Tidak dapat kiriman doa, tidak dapat kiriman sedekah, tidak dapat kiriman baca Quran, tak dapat. Maka anak itu bukan anak yang hasanah untuk kita. Duit yang kita tinggalkan dia tidak menjadi hasanah. Kalau lepas kita mati, kita tak dapat lagi dah pahala daripada duit tersebut yang kita infakkan untuk berkorban, yang kita infakkan untuk membina telaga, membina masjid, membina sekolah, sponsor orang belajar. Dia tidak menjadi hasanah dah duit tersebut. Dia hanya menjadi pemberian Allah atina fid dunya sahaja. Kenapa? Kerana dia tidak lagi memberi manfaat, kebaikan hingga ke akhirat. Maka sebab itu kita kena faham dalam berdoa kepada Allah SWT, hasanah itu apa yang dimaksudkan. Bukan apa yang kita pandang sebagai baik, tetapi apa yang Allah pandang sebagai baik. Itu yang Allah masukkan dalam ayat yang kita selalu baca, kita selalu dengar. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tak suka kepada sesuatu sedangkan ia baik kepada kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu sedangkan ia buruk kepada kamu. Sebab apa? Kita jadi tak suka sedangkan ia baik sebab hasanah itu adalah pada pandangan Allah, bukan pada pandangan kita. Dan boleh jadi
perkara itu memang kita tak suka, tapi pada pandangan Allah itulah dia hasanah yang kita minta pada Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik. Maka orang munafik, mereka hanya melihat pada zahir yang memberi keuntungan di dunia sahaja. Dan inilah yang Allah sebutkan sifat sebahagian daripada manusia secara umumnya. Kita lihat surah yang ke-22 ayat 11. Surah 22 ayat ke-11 pada muka surat 333. Muka surat 333. Surah Al-Hajj. Surah yang ke-22 ayat yang ke-11 muka surat 333. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. فإن أصابه خير اطمأن به In asabahu khairun itma'anna bih. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi ذلك هو الخسران المبين. Dzalika huwal khusranul mubin. Terjemahan. Ada antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Maka jika dia beroleh kebaikan, senanglah hatinya dengan keadaan itu. Dan jika dia ditimpa fitnah kesusahan, berbaliklah dia semula kepada kekufurannya. Dengan sikapnya itu, rugilah dia di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Wa minan nas may ya'budullah ala harf. Harf ini maksudnya pinggir ataupun tebing. Tepi Ustaz. Tepi. So minan nas may ya'budullah ala harf. Dia menyembah Allah di pinggiran, di tebing-tebing, hujung-hujung. Fa in asabahu khair itma'anna bih. Kalau dia dapat dapat benda yang baik, dia stay kat situ. Kalau jadi perkara yang tak baik, maka dia akan goyang. Orang yang begini Allah kata apa? Khasirat dunya wal akhirah. Dua-dua pun dia tak dapat. Dia ingatkan dia nakkan kebaikan di dunia, tak dapat. Dia nakkan kebaikan di akhirat juga tak dapat. Zalika huwal khusranul mubin. Inilah satu kerugian yang benar. Ini orang atas pagar, Ustaz. Orang yang berada di atas pagar. Dari segi agama Ya. Keimanan dia orang. Dan Allah sebut wa minan nas, dan sebahagian daripada manusia. Maka ini secara umumnya tak cerita tentang orang kafir, tak cerita tentang orang munafik. Ini cerita tentang manusia secara umumnya, keseluruhannya. Tak kisah siapa pun dia. Kan kalau ayat yang kita bincangkan ceritanya tentang orang munafik ayat tadi, tapi ayat ini wa minan nas. Dan sebahagian daripada manusia secara umumnya, orang Islam dan manusia yang lain beriman kepada Allah itu pinggir, berada di pinggir-pinggiran sahaja. Kalau dia okey, kan, tak ada apa ujian, masalah, dia okey, stay. Ada je ujian, goyang. Kena je waktu tak ada duit, orang offer duit, orang offer jawatan, goyang. Khasirat dunia wal akhirah. Kan, sanggup menggadaikan kepercayaan agama dia untuk mendapat sedikit keuntungan daripada dunia. Maka dia akan rugi kedua-duanya. Walaupun zahirnya boleh jadi orang ni kaya raya. Kan? Boleh jadi kaya raya. Tapi pada pandangan Allah dia adalah khasirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan juga
dan juga akhirat. Rugi dunia, modal habis, kan, boleh usaha balik dapatkan modal baru. Tapi kalau dah rugi di akhirat, mana lagi nak dapatkan modal? Dah habis dah, tak ada masa dah nak dapatkan modal baru. Habis dah langsung. So itu Allah kata, zalika huwal khusranul mubin. Inilah dia satu kerugian yang benar-benar rugi. Kan khusran itu ada alif nun. Ada alif nun, macam perkataan Ar-Rahman, ada alif nun. Maksudnya kalau Ar-Rahman itu benar-benar penyayang, pemurah, khusran benar-benar rugi. Kerugian yang betul-betul punya rugi. Sebab apa? Dia tidak tetap pendirian dia. Seperti orang munafik, dia tidak faqih. Dia tidak faqih. Mungkin dia tahu kan apa yang dia buat tu tak betul, tapi sebab dia nampak ada untung dia, ada kesenangan yang dia akan dapat, maka dia buat je. Dia melihat pada zahir apa yang memberi keuntungan pada dunia sahaja. Baik. Maka ini antara 3 perkara mengapa Allah sebutkan bahawa zalika bi annahum qaumun la yafqahun. Orang munafik itu mereka bukan kaum yang benar-benar mengerti, kaum yang fakir. Mereka takut kepada manusia lebih daripada mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang yang mempunyai ilmu yang benar-benar kenal kepada Allah, yang akan timbul pada diri dia ialah apa? Takut. Kan sebab itu ayat yang selalu kita dengar, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kan? Sesungguhnya tidak lain, orang-orang yang paling takut kepada Allah ialah para ulama. Bukan para ulama waktu maksud dia para ulama, bukan, maksud dia orang yang banyak ilmu, orang yang ada ilmu, benar-benar mengenal Allah Azza wa Jalla. Kerana ilmu dia melahirkan khasyah, melahirkan takut. Ilmu dia melahirkan takut. Kalau orang yang dia ada ilmu tapi dia tak takut kepada Allah, maka ilmu itu tidak memberi kesan sebenarnya pada diri dia. Kan? Sebab itu dalam surah Ar-Rahman, kan, Januriah biasa sebut ayat ni, orang yang takut dapat berapa syurga? Dapat 2, kan. Tu surah Hafazan tu, kan. Apakah ayat dia? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Masya-Allah. Bagi terjemahan je boleh sebut dah dia punya ayat tu. Masya-Allah. Orang yang takut kepada kedudukan Tuhan dia mendapat 2 syurga. Tu tadi yang ayat rasa ada kena-mena dengan ayat Sajadah juga, 24 dan 30. Ayat 24 dan 30. Ayatnya berbunyi Yang satu tadi sebab dia berpaling lah kan. Okay. Dia berpaling daripada Allah lah kan. Allah suruh dia abaikan Nabi, Allah bagi motivasi kat Nabi, suruh Nabi abaikan kan. Okay. Tinggalkan mereka. Sebab mereka akan menunggu kesudahan Nabi, sama ada mati atau dibunuh lah. Tadi kan ada berkenaan tadi kan, yang dia akan menunggu kesudahan Nabi kan. Ya, betul. Lagi satu tadi wa innahu rabbaka huwa yaqsilu bai 25 ke 24? 25. Wa innahu rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun kan. Okay, baik. Dia berkenaan apa tadi tu? Kiamat. Allah memutuskan sebab ada 2 pertembungan lah antara bila ada kebenaran ni, mereka dah pasti tak mau ikut lah kan. Lebih kurang macam tu lah. Jadi ada perselisihan, hanya Allah yang akan memutuskan di hari kiamat. Tadi ada nampak dalam surah Hisar tu, ayat 13 tu, mana tu yang Allah akan memutuskan. Mana Ustaz cari tadi ada. Mana ni ada? Tadi. Surah mana? Tadi ada Ustaz refer tadi. Allah yang akan memutuskan di hari kiamat. Okey. Tak perasan tadi.
Ada tadi saya perasan nak sebut masa tu tadi. masya-Allah. Ustaz tengah concentrate. Dia Haji Nuriyah, kita sedang bersembang dalam kepala dia ayat lain sedang Tak adalah. keluar. Itu ramai tu. Ramai hari Al-Nifas tu. Masya-Allah, masya-Allah. Zainun ada, Zara ada, Zalilah ada. InsyaAllah Ustaz. Nombor Ali pun pandai tu. Masya-Allah. Masya-Allah. Itu yang antara perkara yang kita nakkan dengan Al-Quran ini. Datin Zuraidah. Zuraidah pun pandai. Ada. Oi, Ada. masya-Allah. Dia pun ada. Ramai. Dengan Al-Quran ni yang kita nak. Dalam kehidupan kita nak perkara yang sebegini. Jadi satu perkara yang keluar dalam kepala ayat Quran. Pertama, bukanlah nak tunjukkan kita ni baik, kita ni hebat tak. Bukan nak tunjuk Tapi pandai itu tak lah. first kali pengaduan yang keluar. So bila dah keluar begitu, maknanya otak kita dah ditune, mindset kita adalah mindset Quran. Satu benda jadi terus trigger ayat Quran dulu. Kemudian trigger kepada hadis. So mindset begini yang kita nak. So bila terjadi apa-apa je dalam kehidupan dan orang buat perkara yang tak betul ataupun orang ajak buat perkara tak betul, perkara pertama sekali keluar ayat Quran ataupun hadis. Barulah nanti Al-Quran itu memberi makna, barulah menjadi orang yang khasyah seperti ulama tu. Barulah ilmu tentang Quran tu menghasilkan takut kepada Allah Azza wa Jalla yang akhirnya menjadi orang yang faqih. Orang yang ilmu dia itu mendalam, masuk ke dalam hati hingga diterjemahkan dengan perbuatan dia. Ainun tahu tu, dia pun pandai ni. Saya silap ayat 24 ni, dia dah tahu 25. Itu satu je Ustaz. Masya-Allah. Tapi kan satu perkara yang menyeronokkan. Dengar satu cerita keluar ayat Quran. Kita boleh keluarkan ayat Quran kan. Kita boleh macam ini macam ayat ni. Kan dia satu perkara yang seronok. Kan? Dia saya tengok banyak berkait-kait lah Ustaz. Banyak berkait-kait dalam surah-surah lain kan. Cerita dia tu kan. Ustaz pula. Allah akan ulang-ulang untuk bagi peringatan pada kita. Jadi dia ulang banyak kali lah. Tapi bentuk dia sikit-sikit ada ubah lah kan. Tak semestinya word by word, kalimah by kalimah. Dia ada sikit-sikit pertukaran. Masya-Allah. Masya-Allah. Baik. Janganlah kagum dengan saya Ustaz. Saya pun tak pandai saya belajar. Saya orang biasa je banyak salah. Nuridah mentor saya Ustaz. Masya-Allah, khair insya-Allah. Baik. Itu belum Haji Yahya buat keluar buah lagi. Haji Zainal lagi. Ada apa nak keluar Ustaz? Sebab dia tak terima lelaki lagi Ustaz. Haji Halim kan. Ni kalau bergabung ni masya-Allah. Haji Zainal saya percaya. Haji Zainal saya percaya. Dia boleh. Insya-Allah. Dia kata dia tak buat kelas orang lelaki sebab orang lelaki tak istiqamah. Orang lelaki banyak benda nak fikir. Banyak cabaran dia. Insya-Allah. Kalau nak boleh aja di arrange. Orang lelaki dia ada fokus hal ke lain. Dia ikut minat Ustaz. Ada lelaki yang minat. Ikut minat. Ya. Kan insya-Allah. Alhamdulillah. Baik. Satu perkara kita lihat ialah orang munafik ini takut mereka adalah takut yang tidak bertempat. Takut yang tak kena. Takut yang pelik. Dan sifat takut ini sebenarnya adalah satu perkara yang baik. Kan? Tapi takut yang kita maksudkan ialah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Kerana takut kepada Allah, dia adalah satu komponen untuk berjaya. Takut kepada Allah ialah satu komponen untuk berjaya. Berjaya di akhirat. Berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Kan? Kita lihat surah ke-24 ayat 52. Surah 24 ayat 52. Pada muka surat 352. Ayat 52 kan, salah, maaf. Pada muka surat 356. Muka surat 356.
surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-52. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Terjemahan 52. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya agar tidak terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang yang beroleh kemenangan. Baik. Pada perkataan innal ladzina wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqihi, orang-orang yang takut, dia takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan. Al-faizun, orang-orang yang berjaya. Maka takut kepada Allah, khasyah, itu adalah salah satu komponen untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dalam Quran, ya saya. Kenapa sini takut dia yakhshallah, dia tak pakai apa tu khauf macam ayat tu Ustaz? Ada beza ke? InsyaAllah. Siapa boleh kongsikan? Ruwet yang sama Ustaz. Boleh Sama kongsikan. Maka takut kan? Khofa takut. Khofa. Khofa rasa lah Ustaz. Ni khosyin ni? Itulah, dia mula dengan kho juga tu kan. Oh macam tu. Khofa. Boleh nampak? Nampak. Satu khasyah, satu khauf. Dalam terjemahan kita dua-dua takut. Takut. Ini satu pemerhatian yang baik kan. Kenapa satu guna khauf, satu lagi guna khasyah, tapi kedua-duanya terjemahannya sama, takut. Maka sebab itulah kita nak menaikkan tingkat diri kita dengan Al-Quran ini dengan kita belajar bahasa Arab kan. Ustaz, ada lagi satu Ustaz dalam surah Al-Mulk tu. Ada lagi dalam surah Al-Mulk kan? Ya ada. Kita akan sebutkan. Hafiz sama ayat sifabikumullah ada kan? Ya betul. Kalau kita melihat pada terjemahan, kita tak perasan lah benda ni. Sama je lah, takut je lah. Tapi bila kita lihat pada teks Arab, baru kita perasan, oh lain. Berbeza dia. Khasyah, takut. Khauf juga. Takut, perkataan yang berbeza tapi terjemahan sama. Dan ini bukanlah kali pertama atau bukanlah satu-satunya perkataan yang mempunyai makna yang sama dalam terjemahan tetapi pada Arabnya berbeza. Sebab apa diberikan terjemahan yang sama? Sebab nak meraihkan terjemahan je lah yang mudah untuk kita nak faham. Baik, tapi bila diperhatikan perkataan khauf dan juga khasyah, dia adalah dua perkataan yang berbeza. Kenapa Allah gunakan dua perkataan yang berbeza? Mesti ada sebab. Kan, mesti ada sebab. Sebab Allah, dia tak letakkan satu perkataan itu melainkan sesuai dengan maksud yang hendak dia sampaikan. Baik. Konteks ayat dia, konteks turunnya ayat. Pada konteks ayat. Baik, khauf ini dia lebih kepada takut yang kita bukan takut sebab kelemahan kita. Kan kita kita takut khauf, dia bukan takut sebab kehebatan orang tu ataupun kita ini yang lemah. Tu khauf. Contoh mudah.
Contoh takut dengan anjing. Takut dengan ular. Itu namanya takut. Itu namanya takut. Adakah kerana sebab kita rasakan ular dan juga anjing ini hebat yang ada kuasa yang boleh menguasai kita? Tak. Ataupun adakah kita takut sebab kerana kita ini lemah kan? Bukan, dia bukan takut yang takut, dia perasaan takut yang biasalah. Perasaan takut yang biasa. Kan takut kena gigit, Membahayakan. takut kena patuk. Itu perkataan khauf. Perkataan khasyah dia lebih dalam daripada khauf. Dia takut kepada sesuatu yang hebat, sesuatu yang tinggi. Takut pada bos. Takut kepada macam takut kepada bos, boleh digambarkan begitu. Takut kepada bos. Kan? Sebab itu bila digambarkan tentang ulama tadi, Allah gunakan perkataan khasyah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah ialah ulama. Allah tak guna khauf. Allah guna khasyah. Sebab khasyah dia takut kepada sesuatu yang hebat, sesuatu yang tinggi. Kepada seseorang yang ada kedudukan. Yang dia hormat orang tu, dia tahu orang ni hebat. Jadi timbul rasa takut kerana kedudukan orang tersebut. Sebab itu beza penggunaan perkataan khauf dan juga khasyah. Dan dalam banyak ayat bila cerita mengenai Allah Azza wa Jalla, benar-benar takut itu selalunya dikaitkan dengan khasyah. Tidak digunakan perkataan khauf. Kan? Dan dalam ayat ini disebutkan wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah. Dan takut kepada Allah itu kan disebut sebagai khasyah. Ia adalah satu komponen untuk seseorang itu dia berjaya. Berjaya di dunia dan juga di akhirat. Berjaya, bila sebut berjaya dalam Quran, dia berjaya di dunia atau akhirat tu dah memang confirm dah lah. Kan? Cuma kat dunia mungkin kalau Allah nak cepat bagi, Allah akan bagi. Kalau Allah nak lewatkan hingga akhirat, nanti dia pasti juga akan masuk golongan orang-orang yang berjaya, itu masuk ke dalam syurga. Baik. Maka takut satu perkara yang penting pertamanya kerana ialah dia adalah satu komponen untuk berjaya. Yang kedua, takut kepada Allah adalah penyebab mendapat keampunan. Takut kepada Allah adalah penyebab mendapat keampunan yang besar. Itulah surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat ke-12. Baik. Muka surat 562. Muka surat 562, surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat ke-12, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Terjemahan. Ayat 12. Oh, kena angkat sikit Ustaz. Itu dah paling atas dah tu. Dah. Oh, Dia dah boleh ke bawah lagi dah. Sekejap. Muka surat 562 ayat. Ha. Sebab saya gambar di bawah tu jadi dia tutup. Ayat di atas. Tak boleh nak atas dah. Boleh tak apa Ustaz. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka ketika bersendirian, yakni tidak dilihat orang, dan walaupun mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Baik.
Sesungguhnya orang yang yakhshaun digunakan perkataan khasyah. Tidak digunakan perkataan khauf. Maksudnya orang ini dia takut kerana dia kenal siapa Allah Azza wa Jalla. Dia guna khasyah tadi. Maknanya dia kenal kehebatan, dia kenal kedudukan Allah Azza wa Jalla. Lalu dia takut. Ketika dia bersendirian dan juga ketika dia masih lagi belum melihat azab Allah Azza wa Jalla, maka orang yang khasyah dalam keadaan ghaib ini dia akan mendapat keampunan dan ganjaran yang sangat besar. Ustaz. Ya saya. Kira kalau takut bini ni khauf lah Ustaz. Ada kau orang takut bini, tak adalah yang takut bini. Bukan dia tak takut bini, tak takut kat dia. Bukan takut bini tapi hormat bini. Hormat bini. Bagus Haji Zainal. Dia pandangannya tak ada, very Ustaz. positif. Sama-sama takut kot. Itu masuk kategori khauf lah. Masuk kategori khauf. Masuk kategori khauf. Kan dia sama macam takut dengan singa lah. Takut dengan singa. Kategori khauf. Saya teringat ni bukan apa Ustaz. Saya dalam flight saya nak balik daripada Jakarta mai Kuala Lumpur. Terjumpa budak Malaysia tanya, kamu buat apa di sini? Saya belajar di pesantren. So dia cuba cakap Arab sikit, dia bercakap lah, lama kami ni geng-geng yang golfer ni gila sikit. Kau buat satu ayat, sahabat saya takut bini. Dia guna ni, dia guna khauf Ustaz. Dia guna khauf, saya teringat lagi. Dia guna khauf. Dia tak guna khasyah. Tak guna khasyah. Jaranglah. Khasyah ni selalunya memang guna untuk orang yang kita tahu kedudukan dia tu hebat. Khasyah. Khususlah Quran banyak selalu guna untuk orang yang benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Khasyah. Ini Ustaz. Ya saya. Kalau kita ke depan sikit ayat surah Al-Hajj ayat Lau Anzalna 21. Baik. Ya. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutatadi'an. Ada dua kali khashi'ah dengan khasyah. 21. Baik. Ya. Ayat ke-21 betul? Ni ayat menundukkan hati ni. Ayat menundukkan satu orang. Selalu dia orang baca dalam sembahyang fardu lah. Lau anzalna ni kan. Ya betul. Min khasyatillah. Ya. Bukan min khaufillah, min khasyatillah. Khasyi'an mutasaddiqan. Khasyi'an ni ruwet dia lain lah. Ada khashin'ain. Yang khasyah, khashin ya ataupun alif maksurah. Khasyah. Khasyah ni tunduk Ustaz kan? Khasyi'ah. Khasyi'ah ni macam khusyuk lah. Tunduk. Ya. Khusyuk. Dia khusyuk. Apa nak cakap tu? Khasyatun ni termasuk dalam isim tafdil lah. Khasyatun termasuk dalam isim? Tafdil tu ke? Yang lebih paling macam tu. Tak. Paling wazan tu. Wazan dia dalam bentuk wazan. Dia mubalaghah je tu. Wazan lah tu. Kalau paling tu, saling dan palingnya. Kalau yang bentuk paling, selalunya dia akan bermula dengan huruf hamzah kat depan. So kalau khasyah dia akan jadi akhsha. Sebab kalau macam khairun pun masuk dalam situ kan, paling baik, lebih baik. Berbeza dengan perkataan khairun. Khairun dia special. Dia tu sendiri memang masuk dalam isim tafdil. Tapi kalau perkataan lain semuanya kena diubah bentuk menjadi bentuk isim tafdil, bentuknya hamzah kat depan. Macam kita selalu sebut isim tafdil tu menunjukkan satu yang lebih baik ataupun lebih buruk ataupun lebih hebat, sesuatu yang lebih. Macam kita selalu sebut afdal. Afdal. Selalu kita sebut lebih afdal kan, sebenarnya afdal tu dah masuk lebih dah. Afdal dengan khair dia dah masuk dah tu. Dia tak payah tambah. Afdal tu maksud perkataan afdal tu adalah lebih baik.
So kalau kita sebut lebih afdal maksudnya lebih baik. Macam tu. Sebab afdal tu dia dah sebut dah ada lebih baik. Inna afdal, sungguh baik. Dia dah lebih baik. Tapi khasyah dia dalam bentuk verbal noun, bentuk kata nama, isim lah. Bentuk isim masdar daripada khasya. Jadi khasyah. Tapi cantik sebab dia berbeza dengan khauf. Allah tak gunakan perkataan khauf, Allah gunakan perkataan khasyah secara konsisten. Beberapa ayat yang kita lihat ini kan mengenai ulama yang ada ilmu. Kemudian mengenai tinggi dia punya bahasa Arab. Ini Terbitan. semuanya adalah menggunakan perkataan khasyah. Baik, maka takut kepada Allah itu satu perkara yang sangat positif, sangat baik kan, kerana dia komponen untuk berjaya di dunia. Kan kalau orang yang nak berjaya di dunia sebelum berjaya di akhirat, dia kena ada takut kepada Allah, kena ada khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhirat dia pasti akan mendapat keampunan dan ganjaran yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, maka ini ayat yang ke-13, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah zalika bi annahum qaumul la yafqahun. Sesungguhnya kamu ini siapa, Nabi dan juga para sahabat, sangat ditakuti. Ini asyaddu ni dalam isim tafdil ni, paling ataupun sangat ditakuti. Asyaddu kan, yang biasa asal dia syadid, kita selalu dengar syadid kan, syadid. So bentuk isim tafdil dia ataupun yang lebih dia ataupun paling, asyaddu maksudnya sangat ditakuti ataupun paling ditakuti dalam hati mereka daripada Allah Azza wa Jalla. Maka jika kita lihat orang bukan Islam tak takut kepada kita, itu adalah kelemahan kita, bukan kerana mereka hebat, bukan kerana mereka kuat, tapi sebab kita yang lemah. Kan? Kadang kita takut dengan orang Yahudi contohnya, kan, sebab mereka kuat, mereka hebat. Tak, mereka kan nanti dalam ayat yang ke-14 ini sebenarnya mereka adalah golongan yang penakut. Kan? Tapi kenapa mereka sekarang ni nampak berani? Sebab kita ni yang lemah. Bukan sebab mereka makin berani, sebab kita makin lemah. Tak seperti orang dulu, iaitu zaman para sahabat, mereka adalah orang-orang yang kuat imannya. Perasan tak? Dalam kuat boleh menjadikan luaran jadi kuat. Luaran kuat. Maknanya takut kepada Allah bagi kesan kepada kehidupan dunia. Kadang kita rasa apa yang berkaitan dengan Allah atau hari akhirat itu takkan ada kaitan dengan dunia, tak bagi kesan dekat dunia. Kita nak sihat dekat dunia, kita bayangkan tak ada kaitan pun dengan Allah ataupun akhirat. Nak sihat dekat dunia, kena bersenam, kena ambil vitamin, kena dan sebagainya. Tak ada kaitan dengan akhirat contohnya. Sedangkan semua itu berkaitan dengan Allah dan juga hari akhirat. Mereka takut kepada Nabi dan kepada sahabat. Sebab apa? Sebab Nabi dan para sahabat betul-betul takut kepada Allah. Lalu Allah beri rasa takut kepada orang bukan Islam ataupun orang munafik kepada Nabi dan juga para sahabat. Bukannya kerana musuh makin kuat, tapi kerana kita yang makin lemah. Adakah kita lemah, fizikal kita lemah? Tak. Ketenteraan orang Islam hebat. Tapi apa yang lemah? Dalam lemah. Islam Ustaz, dalam diri itu lemah. Boleh tanya sikit Ustaz? Boleh, silakan. Psikologi orang-orang Palestin yang membaling batu kepada Yahudi. Dan Yahudi takut, wahal mereka tu dengan machine gun, dengan ni kan. Jadi mesti ada sesuatu pengalaman mereka yang boleh menyebabkan mereka takut pada lontaran batu tu. Ya, betul. Kan kadang kita pun tengok pun macam pelik juga kan. Paling batu je tapi dia punya lari tu, yang baling kadang pun budak-budak je. Tapi mereka boleh takut. Sebab memang orang Yahudi pada dulu sampai sekarang sama. Sifat mereka adalah kaum yang pengecut, kaum yang penakut. Tak akan berubah. Memang Quran dah sebut sebegitu. Tapi kenapa sekarang ni mereka hebat dan nampak berani? Kerana orang Islam lemah lah. Itu kelemahan yang kita semua kena akui perkara tersebut. Dan kita semua, setiap daripada kita adalah penyumbang kepada kelemahan Islam pada hari ini. Tidaklah orang yang lebih solat dan baca Qurannya dan lebih tinggi ilmu agamanya itu dia tak menyumbang kepada kelemahan agama. Tak, kita semua menyumbang. Kita semua adalah penyebab kepada kelemahan agama ini pada saat
Baik, maka ini ayat yang ke-13. Kalau kita boleh kongsikan apa yang perkara ataupun pengajaran ataupun tazakur yang boleh kita dapat daripada ayat ini. Sebut sebagai daripada ayat yang ke-13. Baik, jadi saya mulakan pengajaran ataupun tazakur yang saya dapat daripada ayat yang ke-13 ini ialah saya mesti takut kepada Allah dan hanya takut kepada Allah. Kadang seseorang itu dia memang takut kepada Allah, tapi dalam masa yang sama dia takut juga dengan benda-benda yang lain. Bukan cerita takut anjing, takut ular, takut harimau, bukan. Ini cerita takut dalam nak menzahirkan Islam tu. Dalam nak menzahirkan Islam. Kan? Kadang kita tak ada tempat solat. Kan? Kita nak solat contoh dekat tepi, dekat parking kereta. Rasa takut. Sebab apa? Takut nanti orang tengok apa benda pula kata kita ni ekstrim ke apa benda ke kan. Kadang kita nak bagi tahu kita tengah meeting nak bagi tahu boleh tak saya minta excuse kejap nak pergi solat. Takut. Kan? Maka ayat ini mengajar kita mesti takut dan hanya takut kepada Allah. Bukan saja kita kena takut, tapi ketakutan itu hanya kepada Allah saja. Selain daripada Allah itu bolehlah khauf. Tetapi khasyah itu hanya kepada Allah saja. Bila sebut Arab barulah boleh jelas. Kalau sebut bahasa Melayu takut, dia kurang jelas sikit. Kan? Takut yang kita masukkan adalah khasyah itu. Kan? Khasyah. Adapun takut yang biasa, perasaan takut tu biasalah kan, takut kena panas kan, dan sebagainya, tu takut yang biasa. Yang kita cerita adalah tentang khasyah. Tentang khasyah. Maka takut dan hanya takut itu, khasyah itu hanya kepada Allah SWT. Ya, silakan. Apa bezanya takut kepada Allah dengan tawakal? Takwa, tawakal pula, takwa. Takwa. Baik. Cantik soalan. Perkataan takwa juga ada terjemahkan sebagai takut juga kan. Pertama takwa, ni perkataan takwa ni ni juga. Baik, perkataan takwa. Takwa dalam terjemahan Quran diterjemahkan sebagai takwa. Ada diterjemahkan sebagai takut juga. Takwa. Kan? Baik. Perkataan takwa, pertamanya dia membawa maksud takwa. Yang kedua, ada juga membawa maksud takut. Takut kepada apa? Dan ini takut yang lebih kepada, baik, kalau kita lihat perkataan takwa, dalamnya ada perkataan wiqayah. Wiqayah ialah pendinding atau perisai. Itu maksud takwa, pendinding ataupun perisai. Maksudnya takwa, takut yang ada dalam takwa ialah kita takut daripada terkena azab Allah Azza wa Jalla. Sebab itu maksud takwa paling ringkas apa? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Maksudnya apa? Seorang itu dia takut akan azab Allah Azza wa Jalla jika dia meninggalkan apa yang Allah suruh dia buat. Ataupun dia buat apa yang Allah larang dia daripada buat. Maka takut dalam takwa itu adalah takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Maka dia jadikan pada diri dia ada pendinding ataupun perisai kerana takut serangan daripada luar. Kan? Adapun khasyah dia lebih kepada takut yang daripada dalam diri dia kan, kerana tahu kehebatan ataupun keagungan
seseorang itu. Ya. Maka dalam takwa itu sebenarnya juga ada makna takut. Sebab tu dalam terjemahan ada letak pada sebahagian ayat takwa itu diletakkan takut. Dan takut pada takwa adalah lebih kepada takut kepada azab Allah SWT. Baik. Ada? Siapa nak berkongsi pengajaran yang didapat daripada ayat yang ke-13 ini? Ustaz, saya nak tanya ni sebab saya baca terjemahan tu. Baik. Sesungguhnya kamu dalam hati mereka sangat ditakuti lebih dari Allah. Yang demikian itu kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti akan kekuasaan Allah dan kebesarannya. Actually Allah nak bagi tahu ni apa sebenarnya mesej yang dia nak sampaikan yang tersirat dalam ni. Saya puas nak dapatkan. Baik. Ada siapa yang boleh nak berkongsi? Kenapa? Kenapa dia pergi bagi tahu macam tu? Sangat ditakuti. Apa tujuan Allah bagi tahu Nabi kan? Dia bagi tahu Nabi kan? Kerana sungguhnya dalam hati mereka. Allah bagi tahu kat Nabi tu untuk apa sebenarnya tujuan dia? Kenapa? Saya bukan nak beritahu tapi saya fahaman saya lah. Dia beritahu Nabi yang orang munafik ni dia takut kepada orang Islam di Madinah tu sebab dia sahabat lah dengan Nabi ni semua, sebab dia orang ni semua takut pada Allah. Jadi dia takut orang munafik dia takut pada orang Islam. Saya nak tahu kenapa Allah bagi tahu dia macam tu. Dia pura-pura orang Islam, orang munafik ni orang pura-pura. Dia tak takut kat Allah, dia takut kat orang. Itu tahu, tapi kenapa tujuan Allah bagi tahu Nabi tu? Ada orang double standard lah. Ada orang pura-pura. Ada orang yang tak betul hati dia. Dia tak takut kat Allah, dia takut kat orang. Sebab kerana mereka ialah kaum yang tidak mengerti akan kekuasaan Allah dan kebesaran. Orang munafik ni memang ke dia betul-betul tak tahu akan kebesaran Allah? Dia tahu kan? Sebab orang munafik ni orang Islam. Kekuasaan Allah tu pun dia tahu kan? Dia orang Islam. Tapi dia tak pakih je lah. Tapi kenapa Allah nak bagi tahu balik? Ulang kat situ Dia tahu Nabi lah. Dia bagi tahu Nabi. Nabi tahulah dia tu kan. Pertamanya kenapa kenapa Allah bagi tahu mengenai bahawa orang munafik ini lebih takutkan Nabi dan juga para sahabat. Apa tujuan dia Allah bagi tahu kat Nabi? Allah nak suruh Nabi buat apa sebenarnya? Baik. Ayat ini dia ada keterkaitan dengan ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-12. Yang mana ayat 11 dan juga ayat yang ke-12 dia cerita tentang apa? Cerita tentang kata-kata orang munafik kepada kaum Yahudi Bani Nadir bahawa mereka akan mempertahankan Bani Nadir. Mereka tak akan keluar. Kalau Bani Nadir kena halau, mereka tak akan keluar. Kalau Bani Nadir kena serang, mereka akan membantu mempertahankan Bani Nadir daripada serangan orang Islam. Orang belot lah. Baik. Maknanya, kalau kata kita bayangkan, kita sekarang berada pada zaman itu. Dan kita dalam satu pasukan, katakan kita ada 30 orang. Dan, nak pergi ke Ustaz, bukan ke rasa saya Allah nak naikkan semangat Nabi ke? Nak naikkan semangat Nabi dari sudut dakwah dia jangan takutlah. Rasa saya lah yang saya nampak sekarang lah. Jadi tak perasan sangat. Saya pun nak cari masuk tersirat dia. Bila dalam pasukan kita kan, bila dalam pasukan kita dapat tahu kan adanya pembelot. Maka kita akan rasa apa?
kita akan rasa marah, kita akan rasa sedikit bimbang lah. Peras. Kita bimbang apa? Nanti akan ada orang yang tikam belakang, ada orang yang bocorkan rahsia, ada orang yang membelut. Akan rasa risau dalam pasukan tu. Tak tahu nak percaya dekat siapa. Takut orang ni sebenarnya munafik, takut orang ni sebenarnya yang munafik. Dan mereka ni pula kita dah tahu. Atau macam ni Ustaz. Allah nak bagi tahu Nabi itu lagi kuat, jangan takut. Jangan risau. Ya, itu hanya orang Islam yang betul-betul keimanan dia tu, orang ni yang paling ditakuti. Maknanya Allah nak bagi tahu Nabi, kamu jangan takut, kamu adalah kaum yang paling ditakuti. Maknanya Nabi lagi kuat lah daripada mereka semua ni. Ya, betul. Agaknya tak macam tu kot. Ya, begitulah yang nak membawa ke situ. Kan bila kita tahu dalam pasukan kita ada yang pembelut, kita mesti akan rasa bimbang. Kita akan rasa down sikit. Dan kita bimbang hari yang terjadinya perang tu nanti, kan kalau mereka membelut waktu tu, tiba-tiba serang kita balik, kita bimbang akan kalah. Kita bimbang akan kalah. Lalu Allah bagi tahu bahawa jangan bimbang. Diorang ni semua, walaupun kau nampak macam kuat nak serang kau balik, tapi mereka, korang ni, diorang lagi takut. Korang ni semua daripada takut Allah. Yes. Kalau ikutkan logik yang boleh bagi menang dan kalah, yang boleh bagi tolong untuk bagi menang tu semua Allah. So sepatutnya takut lebih Allah, bukan takut lebih kepada manusia. Tapi Allah nak bagi tahu, punyalah mereka ini takut dengan kamu sampai dia takut kamu lebih daripada takut kepada Allah. Jadi jangan bimbanglah dengan diorang ni ada dalam pasukan kamu ke, diorang nak tolong pasukan luar untuk serang kamu ke, jangan bimbang. Sebab diorang ni semuanya penakut. Diorang ada kat pasukan kamu, diorang keluar pun tak menjejaskan kamu ni pasukan. Diorang ni pergi join pasukan lawan pun tak menambahkan pun kekuatan pasukan lawan. Sebab diorang ni memang tak ada apa-apa value. Duduk kat sini pun tak ada value, duduk dekat sana pun tak ada bagi apa-apa value tambahan kepada grup yang sana. Maka Allah nak bagi tahu sebab apa? Sebab mereka ni semua memang takut dekat korang, dekat pada kamu semua. Dia dah jadi macam Bani Nadir lah, Allah dah turunkan perasaan takut dalam diri diorang. Ya, betul. Betul. So itu, dan yang kedua adalah Allah nak memujilah Nabi dan juga para sahabat kehebatan iman mereka ini sehingga orang lain takut kepada mereka. Dan fizikal Nabi dan para sahabat itu jadi kuat sebab apa? Sebab iman yang ada dalam diri itu. Dalam diri. Jadi Allah bagi tahu ayat ni bahawa kaum munafik dia takut dengan kamu, kan, iaitu Nabi dan juga para sahabat, sebab itulah dia, kan. Jangan takut nak melawan waktu itu dengan Bani Nadir, jangan takutlah Yahudi ni akan tolong backup dia orang, sebab dia orang takkan mampu nak buat pun, sebab dia orang ni memang penakut dan dia orang semua takut dengan kau Muhammad, dengan kau punya tim. So tak payah bimbanglah tentang dia orang ni kalau membelut dan bantu pasukan sana. Sebab tidak akan menambah apa-apa value pun pada pasukan sana. Kerana mereka ini kaumun la yafqahun, tak betul-betul mengerti kekuasaan Allah dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Info tu tahu Allah tu berkuasa, Allah itu besar, tapi tak mengerti, tak boleh nak betul-betul faham. Tak boleh nak betul-betul faham. Kita kalau mak kata jangan, orang yang betul-betul faham fakih, dia takkan buat lah. Kan mak aku marah habis lah. Tapi kalau orang yang dia ada maklumat, kalau aku buat ni mak aku marah, tapi dia masih lagi buat. So info tu dia ada, tapi dia tak fakih tentang perkara tersebut hingga menahan diri daripada melakukan perkara tersebut. So dia buat je lah. Dan memang mak dia lepas tu marah pun, dari memang dia dah tahu pun memang mak dia akan marah punya. So info tu ada, tapi terjemahan pada perbuatan itu tidak berlaku. Maka fakih, info ada, terjemahan pada perbuatan pun ada. Ustaz, mungkinkah sifat stubborn mereka, Ustaz? Degil lah. Wallahu alam. Mereka, saya memandang kan orang munafik ini memang tak adalah lagi yang menyebabkan mereka menjadi begitu, melainkan untuk nak mendapatkan keuntungan. Nak duduk kat belah mana yang dia nak be on the safe side. Mana yang okey. Dia tunggulah mana yang okey, dia pergi lompat sana, mana yang okey stabil, dia pergi lompat sini. Itu je yang mereka nak. Sebab pandangan mereka hanya setakat di sini sahaja.
apa yang mereka nak ketika di dunia. Tak kisah nanti consequences. Di akhirat tu dia tak kisah. Dia tak kisah langsung. Wallahu a'lam. Baik, je ada nak kongsikan? Baik, saya mesti menjadi faqih. Ini penting, kena jadi faqih. Kita bukan saja nak jadi orang yang berilmu, kita nak jadi orang yang faqih, yang benar-benar faham tentang ilmu tersebut. Kan dalam hadis Nabi SAW sebutkan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dia, maka Allah akan memberikan dia kefahaman yang mendalam tentang agama. Faqih, kefahaman yang mendalam. Kalau dalam bahasa kita, pakar lah kan. Pakar lah kalau ikut pembelajaran tu, PhD lah kiranya. PhD lah. Dia bukan tahap diploma, kan. Dia punya tahap dia PhD. Dia masuk tahap pakar. Kefahaman yang mendalam. Bukan Ustaz. Bukan PhD. Apa atas lagi? Ya, yang paling atas orang yang belajar kat pondok tu. Macam. Dia ilmu dia. Ya, betul. Ya, ni cuma nak orang PhD ni dia satu silibus je Ustaz. Dia pakai silibus. Dia ni overall. Kalau nak mudah menggambarkan lah kan, kita mudah nak menggambarkan, itulah dia. Kalau nak pandangkan faqih ni, dia memang tahap begitulah, tinggi kan. Kalau nak masukkan dalam sistem pelajaran kita, tahap PhD itulah dia punya ilmu dia pakar. Dia bukan baru nak belajar dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, itu dia ayat yang ke-13 daripada surah Al-Hashr ini, akan membincangkan mengenai bahagian munafik pula, bahagian awal, cerita tentang Bani Nadir, kemudian cerita tentang Muhajirin, Ansar dan juga kaum generasi yang datang selepas daripada itu. Bahagian ini cerita tentang munafik, ayat 13. Nanti ayat yang ke-14 kaitannya masih tentang munafik, dan ayat 15 nanti persamaan Allah samakan munafik ini dengan perihal syaitan. InsyaAllah itu saja saya kongsikan pada kali ini. Ya, saya. Tazakur dia belum habis lagi kan, baru 2 poin kan? Ada nak kongsi lagi, saya menunggu tadi. Ya. Baik, ada nak bagi ke tak? Nur Asihan, dia selalu banyak idea. Zainun. Ada nak kongsikan tazakur yang dia dapat daripada ayat yang ke-13. Saya dapat aja. Saya Ustaz, mula-mula tadi dah sebut dah, kena bersatu baru dah kuat. Saya mesti menjadi antum. Menjadi antum tu yang dimasukkan dalam ayat. Mesti nak jadi antum yang dimasukkan dalam ayat tu. La antum, iaitu generasi para sahabat. Generasi para sahabat. Bukanlah kerana kita nak orang takut dengan kita, tapi inilah Allah puji mereka hingga orang lain pun takut kerana keimanan yang ada pada diri mereka. Bukanlah kerana mereka ini mukanya bengis kan, ataupun badannya sasa, ataupun pakai pada diri dia ada penuh dengan senjata kan, ada sebelah ada machine gun kan, sebelah lagi ada Kalashnikov, semua ada. Tak, bukan kerana itu, tapi kerana sebab iman yang ada dalam diri mereka itu. Maka kita juga berazam nak menjadi seperti antum, kamu ataupun mereka yang Allah maksudkan itu, iaitulah para sahabat ridwanullahi alaihim. Ustaz, kalau tak keterlaluan, kalau kita kata, sebab saya tengok diri saya lah kan, mungkin saya tak sampai tahap ni lah. Salah satu daripada kupasan Ustaz tadi berhubung dengan Yahudi munafik takut kepada kami itu, ya sebab mereka tidak mengenal Allah. So jadi boleh kalau kita, saya mesti mengenal Allah? Boleh. Ajaran dia. Tapi macam mana cara nak mengenal ni yang tak apa nak faham kan?
Kita selalu sebut saya kena kenal Allah, tapi bimbang jalan mengenal Allah itu Itu dia Ustaz. banyak. Yang tu yang betul tu. Ada pelbagai apa tu? Makna yang diberikan. Baik, tidak lain dan tidak bukan jalan terbaik untuk mengenal Allah ialah melalui kata-kata Allah itu sendiri. Itu melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana tidak ada orang yang lebih mengenal diri kita kan selain kita. Kan? Kita tak cerita tentang Allah lah, Allah lebih kenal diri kita lah kan. Tapi kalau kita nak cerita sesama manusia, tak ada orang yang lebih kenal kita melainkan diri kita sendiri. Maka nak kenal Allah, tidak ada orang yang lebih kenal Allah kecuali Allah sendirilah. Jadi cara nak kenal Allah adalah melalui kata-kata dia. Itu cara yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah melalui Nabi SAW. Kerana Nabi adalah orang yang terdekat dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang terdekat dengan Allah Azza wa Jalla daripada kalangan manusia. Tak cerita tentang malaikat lah, cerita tentang daripada kalangan manusia. Jadi nak kenal Allah itu kenal melalui Al-Quran dan juga Nabi SAW. Tak perlu kita nak ikut jalan yang pelik-pelik. Jalan yang pelik-pelik. Kenapa? Cukup dengan ikut jalan Nabi. Kalau kata susah sangat nak kenal Allah ni, kena buat amalan yang tertentu, kena pergi ke tempat tertentu, kena melakukan zikir sebanyak yang tertentu. Kenapa Nabi tidak melakukan perkara tersebut? Sedangkan Nabi lebih mengenal Allah lebih daripada sesiapa daripada kalangan manusia ini. Maka cukup kita berpada dengan amalan yang Nabi SAW lakukan untuk kita nak mengenal Allah Azza wa Jalla.